Saya jemput yang berhormat daripada kawasan Aulong. Okey. Boleh. Boleh. Terima kasih Datuk Tuan Yang Di-Pertua. Bunga melati harum mewangi, bunga mawar ada duri. Jaga hati, jaga diri. Pakailah mask setiap hari. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana izinkan saya bangun untuk pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini untuk bangun membahas ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Sultan Perak, tetah-tetah tuanku. Terlebih dahulu, bagi pihak Pakatan Harapan dan juga pihak DAP, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Barisan Hadapan serta ahli keluarga mereka atas pergomanan, bakti dan hikmat untuk membantu negara kita menangani COVID-19. Tuan Di-Pertua, seperti yang ditetah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Sultan Perak, kejayaan mengadakan persidangan Dewan Negeri pada waktu pandemik ini adalah bukti bahawa sistem demokrasi masih lagi subuh di bumi Perak yang penuh bertuah ini. Dewan Perundangan Negeri memainkan peranan yang cukup penting selain daripada meluluskan belanjawan, memainkan peranan imbang dan semat kuasa dan juga mengubah undang-undang. Sebenarnya, Dewan ini merupakan satu petanda mercu tanda simbol demokrasi, sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Oleh kerana itu, pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini, saya ingin mencadangkan demi memperkukuhkan institusi Dewan Undangan Negeri dan sistem reformasi. Saya dicadangkan yang pertama, supaya kerajaan menubuhkan Jawatan Kuasa Pilihan Khas Special Select Committee, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Bajet, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Pihak Berkuasa Tempatan, ketiga, Jawatan Kuasa Pilihan Khas GLC, Government Link Company, keempat, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Awam, serta Jawatan Kuasa Pilihan Khas Pengurusan Tanah. Ini adalah bakal mengikut langkah reformasi yang sedang dirancang dan diamalkan di peringkat persekutuan. Kedua, saya cadangkan supaya seiring dan selaras dengan peranan penting yang dimainkan oleh pihak pembangkang, supaya wakil pembangkang dilantik sebagai pengerusi PAC di negeri Perak. Ini telah pun diamalkan di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Perak harus mencontohi teladan yang baik ini demi memastikan sistem semak dan imbang ini memainkan peranan yang penting. Yang ketiga, saya juga mencadangkan selaras dengan reformasi dan janji yang dibuat oleh mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana ketua pembangkang di Parlimen adalah bertaraf menteri. Maka di peringkat negeri, kedudukan ketua pembangkang wajar bertaraf Exco. Yang keempat, supaya kita seharusnya dengan segera meminda enactment negeri dan perintah tetap Dewan Negeri supaya memberi kuasa kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negeri atau PAC untuk memanggil saksi dan juga memberi keterangan semasa soal siasat. Dan Di-Pertua, di bilik ini kita ada 2 orang mantan Menteri Besar, ada 2 orang mantan Exco Kerajaan, ada pemimpin adu wanita, ada ketua whip party. Kami rasa terpinggirlah. Tidak dapat masuk dalam ini kamar utama. Seolah-olah ini kami dianaktirikan. Saya tak tahulah ini SOP, saya nak tanya Exco Kesihatan. Mengapa pada hari perasmian, saya 21 tahun dalam Dewan ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Kota Tampan, kali pertama tak dibenarkan masuk dalam Dewan. Ini Exco Kesihatan, jangan lari dari tanggungjawab, tapi tolong sila jawab. Mengapa pada hari perasmian, semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri boleh masuk kamar utama 3 jam? Adakah COVID bercuti pada hari pertama? Tak hanya bekerja, berjangkit pada hari kedua? Di manakah rasionalnya? Saya sokong pandangan Yang Berhormat Pangkor, mantan Menteri Besar. Semalam pun mengadu beliau dianaktirikan oleh Exco Kesihatan. Sila jawab, jangan lari dari tanggungjawab. Mana rasionalnya? Bukannya semua yang dibuat oleh KKM ataupun NKM itu betul. Semalam baru diumumkan oleh Bloomberg Global
Bloomberg COVID Resilience Index. Usaha kedudukan negara tercorok antara 53 negara di seluruh dunia yang menerima penilaian. Malaysia menduduki tangga paling atas dari bawah. Out of 53 countries, our ranking is number 53. Jumlah markah yang diperolehi hanya 42.7% saja. Ini menunjukkan bukannya semua yang dibuat oleh MKN dan KKM itu tidak boleh disoal. Kita haruslah berdasarkan kepada sains, berdasarkan kepada keterangan, bukan ikut suka hati exco kesihatan tersebut. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, selain daripada itu, saya ingin mencadangkan dalam cadangan untuk menangani COVID, kita haruslah mengikut bentuk piawai yang ditetapkan oleh World Health Organization, iaitu WHO. Saringan besar-besaran perlu dijalankan dengan kadar segera mengikut piawai yang ditetapkan WHO, iaitu setiap orang kes 30 ujian saringan perlu dijalankan. Semalam, negara kita menyaksikan 3 rekod yang sungguh membimbangkan. Tanggal 26 Ogos adalah satu tarik hitam sejarah negara. Semalam negara menyaksikan kita telah pun negara dilanda jumlah kes kematian paling tinggi akibat COVID. 393 orang rakyat Malaysia mati akibat daripada COVID. Yang kedua, kadar positif yang paling tinggi dalam sejarah, 15.36%. Keempat, jumlah kes COVID paling banyak semalam, 24,599 orang kena COVID. Menjadikan jumlah bulan kemerdekaan ini dah hampirlah 1.7 juta kes. Tuan di-Pertua, selain daripada ujian saringan besar-besaran perlu dijalankan dengan segera, seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Selangor, semua DUN, 59 DUN, patut jalankan ujian saringan besar-besaran. Yang kedua, cadangan saya, kerajaan harus memperluaskan pusat pemberian vaksin ke seluruh negeri termasuk klinik-klinik swasta yang berlesen. Kita ada 7,300 buah klinik. Tetapi setakat ini seluruh negara hanya 2,313 pusat PPV dibenarkan. Usaha ini perlu dipertingkatkan dengan segera supaya kadar vaksinasi kita yang kita sedang giat usahakan dapat dipercepat dan dipertingkatkan. Yang ketiga, cadangan saya adalah kita haruslah menawarkan subsidi dan menetapkan harga ceiling untuk RTK antigen supaya rakyat mampu menjalankan ujian saringan ke atas diri. Sekarang harga RTK antigen ni mahal, hampir RM40. Paling murah pun RM30. Oleh kerana itu, harga ceiling wajar ditetap oleh kerajaan berdasarkan kepada kos pengeluaran. Dan subsidi wajar dibarukan supaya rakyat rajin menjalankan saringan atau ujian atas diri sendiri. Subsidi, harga ceiling patut dilakukan dengan segera. Yang keempat, kita harus mendesak CITF untuk meningkatkan bekalan vaksin kepada negeri Perak yang kini jauh ketinggalan dari kadar vaksinasi. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Perak kini menduduki tempat ke-10. Jumlah orang dewasa yang telah menerima 2 dos hanya mencecah 42.8%. Berbanding dengan kadar purata kebangsaan yang telah mencapai 59%. Oleh kerana itu, CITF saya dapat maklumat daripada Parlimen, CITF telah membelanjakan hampir 5.8 bilion ringgit untuk memberi 76 juta dos vaksin. Mengapa Perak dipinggirkan? Ini Exco Kesihatan wajib jawab. Jangan lalai dalam tugas. Jika tidak, upaya undur diri lebih baik. Jangan, kesianlah Yang Amat Berhormat Kota Tampan ni. Kesian MB turun padang mana-mana. Tapi Exco Kesihatan bayang pun tak nampak. Saya pun tak tahu apa nama dia. Dan di-Pertua, yang keempat, rancangan pemulihan ekonomi. Saya ingin bangun untuk menyokong cadangan Yang Berhormat Pangkor supaya kerajaan negeri menubuhkan Majlis Pemulihan Negeri yang terdiri daripada pakar, sains dan juga wakil kerajaan dan wakil pembangkang. Pakatan Harapan akan sudi mempertimbangkan untuk menyertai Majlis Pemulihan Negeri supaya ekonomi negeri Perak dapat pulih secepat mungkin, rakyat dapat menjalankan kehidupan normal. Kedua, saya menyarankan supaya kerajaan haruslah melabur
dalam sektor penghasilan makanan secara berskala tinggi serta menawarkan insentif pemilikan tanah kepada warga petani dan penternak dengan baik-baik yang benar-benar berusaha untuk menghasilkan makanan. Mengapa ini sangat perlu? Kerana mengikut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sejak COVID-19, pandemik COVID, harga makanan telah pun meningkat 31% di hampir seluruh dunia. Dan Malaysia, walaupun tahun ini kita telah mencapai kemerdekaan 64 tahun. After 64 years of independence, negara kita masih tidak mampu untuk menampung keperluan domestik. Malah terpaksa bergantung kepada import makanan dari luar negara. Tahun lepas saja, pada waktu COVID, Malaysia terpaksa mengimport 51.4 bilion ringgit makanan daripada luar negara. Oleh kerana itu, Perak sebagai sebuah bumi yang penuh bertuah, sebagai jelapang padi kedua, perlulah meningkatkan usaha, memastikan merancang strategi, memberi pemilikan tanah hanya kepada petani dan penternak yang benar-benar mengusaha. Bukan mereka yang cari untung dengan sewa tanah tapi goyang kaki, seperti Exco Kesihatan. Tuan Yang Dipertua, selain daripada itu, 2 minit lagi ya, Yang Berhormat. minta orang lama bagi sikit injury time ya, Tuan Yang Dipertua. Kawan lama kan. Lagipun terpinggir dalam bilik ini. Tuan Yang Dipertua, selain daripada itu, saya juga mencadangkan demi memulihkan ekonomi, bantuan khas dan pakej rancangan ekonomi, termasuk supplementary budget, harus diperkenalkan kepada sektor ekonomi yang paling terjejas, iaitu industri pelancongan, industri perhotelan, industri restoran dan khususnya golongan yang sedang menganggur. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kini kadar pengangguran di kalangan belia telah mencecah 9.34%. Ini tak pernah nampak sejak kemerdekaan. Jumlah penganggur dah hampir 800,000 orang. Ini memerlukan bantuan segera, suntikan dana, fiscal injection, supaya mereka dapat menjalankan hidup secara normal. Jangan lupa, kini mengikut Bukit Aman, setiap hari hampir 4 orang rakyat Malaysia bunuh diri kerana kehampaan. Ini adalah satu masalah sosial yang cukup kronik, penting dan wajib ditangani dengan kadar segera. Yang keempat, antara bantuan yang wajar diberi termasuk potongan cukai, pengecualian fee, pemberian grant, pinjaman kredit kepada golongan sasaran, targeted group saja. Yang kelima, haruslah kita mempercepatkan urusan pentadbiran tanah sebagai salah satu mangking pemulihan ekonomi. Tuan Yang Dipertua, saya menerima laporan daripada REDA, menerima aduan dari Dewan Perniagaan Melayu, menunjukkan lebih 6,000 kes urusan tanah kini tertunggak dan melibatkan projek pembangunan yang bernilai hampir 1.8 bilion di PTG Negeri Perak. Oleh kerana itu, perkara sedemikian perlu ditangani, diatasi dengan segera. Hanya dengan prosesan yang efisien, kita dapat memulihkan ekonomi kita dan menjana lebih mangking pembangunan. Tuan Yang Dipertua, saya di sini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Dipertua dan juga Yang Amat Berhormat Kota Tampan Menteri Besar, peruntukan saksama kepada semua adun termasuk pembangkang, dan kehadiran pembangkang di mesyuarat kerajaan adalah telah menjadikan Perak negeri pertama yang mempamerkan kematangan berpolitik pada aras yang tinggi. Langkah baru ini adalah satu permulaan positif dan modal Perak mampu untuk mengubah landscape politik negara. Dan kini juga mendapat pengiktirafan dalam teks ucapan titah tuanku. Ini merupakan langkah membina budaya politik yang berpasikan kepada agenda reformasi dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Malahan, sekarang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru pun ikut model negeri Perak, ikut amalan Yang Amat Berhormat Kota Tampan. Tengok, Perdana Menteri baru pun tanda tangan kenyataan bersama. Dulu kata no Anwar, no DAP. Sekarang yes Anwar, yes DAP. Inilah permulaan yang baik. Inilah langkah positif. Kematangan berpolitik di aras tertinggi arus perdana. Perak menjadi teladan terbaik. Tahniah, syabas saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Kota Tampan. Walaupun ni rakan lama. Yang terakhir, Tuan Dipertua, Perdana Menteri dalam ucapan in his maiden speech
telah pun memperkenalkan konsep keluarga Malaysia. Dulu Najib buat One Malaysia, satu Malaysia. Sekarang ada konsep keluarga Malaysia. Kami mengalu-alukan, memang sudah sampai masanya. Dah 6 dekad kita merdeka. Sampai bila kita nak benarkan politik perkauman ataupun politik penunggang agama, itu marilah kita, seperti yang dikatakan oleh pepatah Melayu, ambillah yang jernih, tinggalkan yang keruh. Sempena bulan kemerdekaan ini, saya menggesa kerajaan perlu melakukan langkah-langkah yang konkret untuk memberhentikan politik perkauman dan fahaman sempit agama yang ekstrim. Sekadar menanam tebu di bibir adalah tidak memadai. Sempena bulan kemerdekaan ini, jelas, marilah kita bersama membentuk semangat keluarga Malaysia. Anak Melayu, anak kita. Anak Cina, anak kita. Anak India, anak kita. Kerana kita semua adalah anak Malaysia. Dengan ini, saya mengucapkan sekali lagi, terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Selamat maju jaya. Salam reformasi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada kawasan Aulong.